Pakar rujuk dia namanya tuan, pakar rujuk dia Profesor Dr. Nur Khalis Majid. Allah tuan-tuan. Saya kenal Nur Khalis Majid ni. Dia belajar di Chicago, saya belajar di Wisconsin. Dekat Chicago dengan Wisconsin tu dalam 300 km saja jaraknya. Macam mana? Apa dia Islam liberal? Islam liberal, saudara-saudara, macam yang dipraktik di Indonesia. Islam boleh kahwin dengan Kristian, Islam boleh kahwin dengan Hindu, Islam boleh kahwin dengan Buddha. Tak payah tukar agama. Mana-mana tak payah tukar agama. Kalau misalnya di Indonesia, tuan-tuan pergilah ke Indonesia. Suami Islam, isteri Kristian. Anak ada 5 orang. Dia kata, dia bawah perlembagaan, dia punya Pancasilanya mengatakan, anak-anak ni tidak boleh dipaksa, ibu bapa tak boleh tunjuk anak ini untuk memilih agama mana. Terserah kepada anak-anak ini. Akhirnya 5 orang anak, seorang Buddha, seorang Kristian, seorang Hindu, seorang Bahai, seorang Islam. Boleh duduk di tempat yang sama, boleh kahwin-mengahwin di antara satu dengan lain. Inilah namanya Islam liberal yang dibawa, sedang dibawa, memang sudah dibawa oleh Anwar Ibrahim. Saudara, anak kita dalam akidahnya kacau bilau. Kacau bilau akidah dia. Ilmu agamanya kacau bilau. Pengetahuan agamanya kacau bilau. Amalan agamanya kacau bilau. Pendedahan agamanya kacau bilau. Masjid anak kita tak pergi. Surau anak kita tak pergi. Kuliah maghrib dia tak pernah dengar. Kuliah subuh tak pernah pergi. Tiba-tiba datang pula agama, subset agama ni yang dibawa oleh Anwar Ibrahim dan teman-temannya. Macam mana teman-teman kita di Taman Permata? Real, this one is real. I'm not cooking anything. This is very, very real. Kemudian tuan-tuan dan puan, saya nak sebut apa masalah. Saya kata tadi, kita hendakkan Islam, tapi di AP tak mau Islam. Tak mau Islam langsung. Saya nak gunakan perkataan langsung. You know? Kemudian, bila kita pergi pada PKR nak bawa agama seolah-olah agama baru di Malaysia ini. Namanya, agama tadi, apa ni, religious pluralism. Satu lagi ialah Islam liberal. Apa lagi masalah? Masalah yang besar tuan-tuan dan puan. Orang yang nak bawa kita ni, orang yang nak meneraju kita ni, sedang menghadapi, dihimpit oleh masalah moral yang sangat besar. Masalah akhlak yang tidak pernah ada seserius dalam zaman berzaman kita bernegara di Malaysia ini. Ambil kawan saya tuan-tuan. Anwar Ibrahim ni kawan saya. Satu universiti, satu belajar, satu kursus. Satu masuk tapi lain keluar. Masuk universiti, keluar universiti. Kan saya buat 3 tahun, dia buat 4 tahun. Mungkin dia lebih bijak daripada saya lah yang 4 tahun tu. Tuan-tuan, saya nak sebut tuan-tuan, masalah moral yang dihadapi. Dan orang ini yang ditunjulkan untuk menjadi Perdana Menteri. Tuan bayangkan, wahai orang-orang Taman Permata, wahai orang-orang yang menyokong teman-teman kita dekat sekali sini, tuan-tuan, Syak di Sungai. Tuan-tuan kena fikir sikit. Termasuk nanti tuan-tuan yang menyokong ahli Parlimen Gombak. Itu saya akan ulas. Sekarang ni saya nak ulas. Ambil yang masalah moral yang dihadapkan kepada Anwar Ibrahim. Apa dia? Tuan-tuan buka portal. Tuan-tuan buka blog, tuan-tuan buka website. Satu portal AIDC. Tuan-tuan buka AIDC. First page, dulu saya buka first page, mesti gambar-gambar perempuan yang disatukan tuan-tuan. Gambar-gambar perempuan cukup banyak, cantik. Tuan-tuan tengok ni, kalau Haji Yasin kawan saya ni, kalau tengok 2 minggu nano ni. Kawan kecil-kecil tuan-tuan, saya sekolah sama dengan dia tuan-tuan. Dia dah kerja, saya masih sekolah lagi bersama dengan dia. Kawan saya ni, seronok saya jumpa dia, orang Melaka ni. Balik handau punya orang. Tuan-tuan dan puan, saya nak sebut hal moral. Tuan-tuan buka AIDC. Dan banyak lagi, Allah, tuan-tuan buka, tuan-tuan yang blogspotnya, yang bloggers, tuan-tuan buka sajalah. Gambar yang pertama, first page, tuan-tuan nampak, first page, dekat wall itu, gambar dia. Wanita-wanita dalam negeri, luar negeri, yang rambut perang, yang rambut hitam, yang rambut putih, yang tak berambut pun ada. Melayu, Cina, India,
Betul tuan-tuan. Semuanya dikaitkan dengan dia. Sebahagiannya sejak tahun 1992. Tak pernah dia menafikan. Kenapa tak nafikan? Didesak. Rakyat desak dia, nafikan. Sampai sekarang dia tak nafikan. Nombor dua, bila Nalaka Rupan menimbulkan balik persoalan ini yang 7-8 tahun ditimbulkan balik. Apa dia persoalannya? Anwar, tell us all, tell the Malaysian people, you are not bisexual. Betul tak? Bagi tahu rakyat Malaysia bahawa kamu bukan bisexual. Dia jawab ke dia tak jawab? Tak jawab. Dia tak nafi. Dia bisexual ke tidak bisexual pun dia tak nafi. Nalaka Rupan cabar dia. Dia nak sue Nalaka Rupan 100 juta. Apa kata Nalaka Rupan? You can sue me not 100 million, but you can sue me for another 400 million, menjadikan 500 million, half a billion. I've got all the proof to say that you are a bisexual. Tak tahu bisexual ni tuan-tuan? Pintu depan boleh masuk, pintu belakang pun boleh masuk. Kalau ada pintu sisi, dengan pintu sisi dia masuk. Bayang tuan-tuan dia. Ini bukannya main-main, tuan-tuan, bukannya main-main. Cerita, ya Allah. Bayang tuan-tuan, cerita Nabi Lut, umat Nabi Lut. Kalau tuan-tuan jadikan dia Perdana Menteri, tuan-tuan barak balik lebih daripada ratus ribu yang lalu umat Nabi Lut, tuan-tuan tabalkan menjadi Perdana Menteri. Bukan tuan-tuan ajak umat Nabi Lut menjadi jiran tuan-tuan. Bukan ajak tuan-tuan umat Nabi Lut menjadi sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan. Tetapi tuan-tuan dengan tangan jari-jari tuan-tuan di Gombak ini tuan-tuan, di Ulu Kelang ini, tuan-tuan menabalkan dia menjadi Perdana Menteri dan menteri-menteri. Beratlah tuan-tuan. Apa lagi? Apa lagi yang tidak berjawab tuan-tuan? Dah berbelas-belas tahun. Hubungan sulitnya, minta maaf saya sebut ni, dengan isteri ahli parlimen Gombak. Tadi ditanyakan dekat mahkamah, orang kejar tuan-tuan isteri ahli parlimen ni. Orang kejar dia. Apa hubungan kamu? Betul tak ada hubungan sulit kamu dengan tertuduh hari ini ni? No comment, no comment, no comment, no comment. Ambil lagi. Pasal apa? Bayang saudara, dia tak pernah nafi. Tak pernah nafi. Orang minta dia, sama ada isteri ahli parlimen ni berseorangan atau bersama dengan isteri Anwar Ibrahim, Wan Azizah, duduk menghadap media. Once and for all, tell the media that whatever being labelled against you is not inexistent. It is not true all at all. Not true at all. Bagi tahu. Mereka tak nak buat. Tekanan satu masa dulu tuan-tuan, Datuk Seri Najib dikaitkan Al-Tatuyah, dia bersumpah laknat. Bismillahi wallahi wa billahi wa tallahi, aku tidak ada kaitan dengan Al-Tatuyah. Rakyat boleh terima, manusia boleh terima, Allah boleh terima. Saiful Bahri bersumpah tuan-tuan, sumpah laknat Saiful Bahri. Betul, berlaku hubungan songsang antara saya dengan Anwar Ibrahim. Bismillahi wallahi wa billahi wa tallahi. Tapi Anwar Ibrahim tak pernah terfikir, walaupun didesak, untuk melakukan sumpah laknat. Saya kawan dia tuan-tuan, dia sama berdakwah dengan dia tuan-tuan, siang malam pagi petang berdakwah. Saya sebenarnya mempunyai sanjungan saya kepada dia tentang karisma dia, tentang kebolehan oratorinya. Saya rasa di Malaysia ni, di dunia Asia ni, rasa saya 5 pemimpin dunia di sebelah Asia ni yang hebat dia punya oratorinya, debatnya, hebat pidatonya, rasanya tak jatuh daripada nombor 5 di Asia ni Anwar Ibrahim. Tapi saya tak boleh bersekongkol dengan dia atas nama agama. Saya tak boleh berkongkol dengan dia atas nama moral. Saya tidak boleh sehaluan dengan dia atas nama akhlak. Saya tak boleh bersekongkol dengan dia kerana saya takut kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, saya harap dan hubungan sulit itu hingga
Disebut, bukan saya sebut, disebut. Melahirkan zuriat. Zuriat yang sehingga ini dipersoalkan tentang nasabnya. Anak siapa ni? Nak jadi Perdana Menteri, tuan-tuan bayang. Nak jadi Perdana Menteri. Kalau dia menjadi Perdana Menteri, atas undi yang orang Ulu Kelang bagi, undi yang orang Gombak bagi, undi yang tuan-tuan dan perempuan bagi pada malam ini, tuan-tuan terfikir nak bagi undi kepada mereka? Bayang, dia jadi Perdana Menteri dalam 4 bulan daripada sekarang, tuan-tuan. Tak bagi. Yang lepas bagi sungguh apa tak bagi. Saudara-saudara, tak, ini dia. Kita kena fikir ni, tuan-tuan, kena fikir. Tadi, tuan-tuan, saya habis mesyuarat di MAS tadi, bincang-bincang dengan kawan. Saya sampaikan terpegun, tak pernah saya fikir benda tu. Dr. Hassan dia kata, kalau Pakatan Rakyat menang, dan kemenangan itu akan berlaku dalam 4 bulan daripada sekarang. Dr. Hassan nak tahu tak? Perdana Menteri pastinya Anwar Ibrahim. Cuba gambarkan, cuba Dr. Hassan gambarkan, dia kata, timbalan menteri sama ada Kapal Singh atau Lim Kit Siang. Menteri Pertahanan, dia kata Menteri Pertahanan atau Menteri Dalam Negeri, dia menyebutkan nama, tak ada orang lagi sesuai lagi melainkan anak Kapal Singh, namanya Govind Dev. Bayang. Menteri Dalam Negeri yang kanan, siapa yang kanan? Pas nanti, tuan-tuan, akan dapat menteri-menteri yang paling junior. Menteri Kebajikan Masyarakat pas dapat, pasal bilangan pas kecil. Menteri Pertanian pas dapat. Menteri Luar Negara, menteri apa ni, menteri luar bandar, menteri luar bandar pas dapat. Tapi Menteri Dalam Negeri, tuan-tuan bayangkan, Menteri Pertahanan. Bayang Lim Guan Eng menjadi Menteri Pertahanan, tuan-tuan bayangkan. Tak ada sebab dia tak boleh jadi. Tak ada sebab dia tak boleh jadi. Menteri Keuangan mati balik hidup, dia tak bagi orang PAS. Betul. Saya bila disebut tadi, dia saya berfikir-fikir, tapi saya tak pernah khusus fikir macam yang disumbat kat kepala saya tadi. Masya Allah, saya tak dapat bayang, tuan-tuan. Saya tak dapat bayang. Dan ini akan berlaku 4 bulan lagi. Syekh, 4 bulan lagi. Sebab itu saya datang malam ni. Daripada Shah Alam tadi 40 minit saya bersyarah. Bekerja, tuan-tuan. Kereta lari sampai 180 km per hour. Betul lah, Pak? Nak sampai ke mari ni. Pasal saya nak sampaikan satu message. Jangan Anwar jadi Perdana Menteri. Jangan satu hari lagi Selangor diperintah oleh Pakatan Rakyat. Saya 4 tahun Exco Kanan Kerajaan Negeri Selangor. Jangan Malaysia Putrajaya jatuh ke tangan Pakatan Rakyat. DAP ada agenda besarnya, tuan-tuan. Masya Allah. Selalu Datuk Azami baca, tuan-tuan, 30 agenda besar DAP. Selalu dia baca. Tadi dia baca ke? Datuk Azami baca tak? Tak baca tadi? Tak sempat kot. Selalu dia baca agenda besar DAP, 20 perkara, 30 perkara. Takut, tuan-tuan. Bila dia baca agenda besar itu dalam kepala saya, Malaysia will get into chaos. Yang kecil-kecil, bukanlah kecil, dari segi agamanya besar bagi kita. Azan hanya dalam surau, dalam masjid saja, suara dalam saja. Bayang tidak ada tarhim lagi pukul 5.40. Tidak ada azan lagi yang didengar walaupun rumah kita sebelah surau. Sebab azan dalaman saja. Itu yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil, bayang, tuan-tuan dan puan, sebagaimana yang disebutkan, saya diberikan, tuan-tuan, ada naskah-naskah yang dah disebar. Bukan tak disebar, dah disebar. Saya dapat ada dalam kereta saya. Cita-citanya Perdana Menteri mesti daripada golongan Kristian. Allah. Saya harap itu tidak benar, tapi saya ada. Orang bagi kat saya benda tu.
bantu masjid, bantu juga rumah-rumah ibadat yang lain macam masjid. Hingga dikatakan zakat, wang zakat mesti diagihkan kepada orang yang bukan Islam juga. Wow, itu kecil lagi tuan-tuan. Ada yang besar-besar lagi tu, ada yang besar-besar lagi. Anak orang Islam bila dilahirkan, ibu bapa tidak boleh menentukan agamanya. Ingat saya sebut tadi, tuan-tuan ingat anak kita bila lahir lagi 10 tahun 20 tahun akan datang, anak kita nak pilih Islam. Islam menyekat, Islam tak liberal, Islam kuno, Kristian lebih baik, Hindu lebih baik, Buddha lebih baik. Betul tuan-tuan? Saya haraplah tuan-tuan, saya harap sangat. Satu lagi kekecewaan saya dalam minggu ni, hari ni saya kecewa betul. Daripada semalam kekecewaan saya itu saya tak dapat tahan-tahan tuan-tuan. Sebab saya, pasal Presiden PAS kata tidak ada sama sekali muzakarah UMNO dengan PAS. Macam mana nak muzakarah? Dia kata UMNO tu lawan kita, kita nak lawan UMNO. Macam mana nak muzakarah? La ilaha illallah. Saudara, idea muzakarah ni minggu lepas tak semena-mena. Angin tak bertiup, pokok tak bergoyang, daun tak bergoncang. Tiba-tiba Datuk Ning Aziz Mursyidul Am kata, UMNO mari kita bermuzakarah. Daripada Ning Aziz, UMNO mari kita bermuzakarah. Saya tengok tu tuan-tuan, Datuk Ning Aziz buat kemukakan cadangan, tak kemukakan syarat. Punya seronok saya. Pasal saya dah 45 tahun pusing satu Malaysia ni. Tuan-tuan dan puan-puan, apapun orang Melayu, orang Islam, untuk kita menyelamatkan Islam, menyelamatkan Melayu, menyelamatkan raja, menyelamatkan perlembagaan, menyelamatkan negara ini, mesti syarat antaranya orang Melayu mesti bersatu, orang Islam mesti bersatu. Saudara, dalam Islam pun dalam keadaan-keadaan tertentu wajib bersatu, haram berpecah. Parti Islam tak nak bersatu. Apa dia kata? Tak nak bersatu. Macam mana nak bersatu? Aku nak lawan dia. Masya Allah. Pula tu tuan-tuan, dah kemukakan cadangan, dah menjemput. Hari berikutnya ada syarat pula. Syarat yang tak boleh terima oleh akal. Tak boleh terima oleh akal. Syaratnya sebelum pilihan raya, sebelum PRU diadakan muzakarah, boleh terima. Tapi syaratnya minta orang UMNO iktiraf kewujudan PAS dalam Pakatan Rakyat, minta iktiraf Pakatan Rakyat, minta UMNO masuk Pakatan Rakyat. Mana boleh tuan-tuan? Ya Allah, macam mana? Tadi saya sebut di Shah Alam, sama juga saya sebut Shah Alam tadi, dia punya perbidalan dia sama juga. Kita menjemput orang kenduri kahwin anak kita, jemput sahabat-sahabat kita, jemput. Dalam kad jemputan itu disebut syarat yang kami letakkan untuk tuan-tuan datang kenduri kahwin anak saya ialah mesti pakai baju hijau, pakai seluar merah, pakai sampai kuning, pakai songkok putih. Mesti. Sampai rumah saya, antara daging, ikan dan ayam dan sebagainya, tuan-tuan tidak dibenarkan menjamah. Hanya boleh makan, ialah yang boleh makan nangka muda, masak lemak nangka muda yang ada di situ. Itu saja boleh makan. Itu syarat dia. Logik ke tuan-tuan? Tak logik. Itu serupalah ni. Yang pemanggilan, penjemputan untuk bermuzakarah itu serupalah itu. Saya, Allah tuan-tuan, letih lah tuan-tuan, letih. Tapi apa pun tuan-tuan dan perempuan, sama ada muzakarah, tak ada muzakarah, yang pentingnya di sini dalam pilihan raya yang akan datang ini, tuan-tuan jangan izinkan jari-jari dan tangan-tangan kita memegang pensel atau dakwat atau apa pun. Jangan izinkan memangkah mana-mana calon daripada Pakatan Rakyat. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Not DAP.
not PKR, not in particular parasit dalam PAS. Adun Ulu Kelang salah seorang parasit dalam PAS. Ya, parasit. Saya tak mau cerita lebih daripada itu, tuan. Saya tak nak menjatuhkan air muka orang. Tak nak, tuan. Banyak lagi nak cerita tapi saya restrain lah. Ambil tuan-tuan dan puan, ahli Parlimen Gombak. Bayang, dia akan jadi Menteri Kanan, tuan-tuan. Kalau dia anak Ibrahim Perdana Menteri, Azmin Menteri Kanan. Pasal dia timbalan Presiden PKR. Bayang Menteri Kanan, maknya namanya Cik Tum Yahya, 78 tahun, di depan TV disaksikan satu dunia. Hati makcik ni hancur akibat daripada perbuatan anak makcik. Tak datang rumah makcik, tak ziarah makcik 9 bulan. Makcik masuk IJN, keluar IJN, makcik pengsan, makcik jatuh, makcik pengsan, dia tak datang. Makcik nak ubat, dia tak bagi ubat. Makcik nak bayar duit IJN, dia tak datang bayar. Itu perkataan dia tu. Dia boleh melawat, pasal dia ahli parlimen, dia boleh melawat. Rumah yang dia lawat tu 3 rumah daripada rumah makcik. Dia boleh lawat rumah orang tu, tak singgah rumah makcik. Anak saudaranya kahwin, dia tak datang. Bayang. Tuan, kok dah ditimbul dalam surat khabar, timbul dalam TV, I would expect. Malam itu juga dia menerpa berjumpa dengan ibunya, cium kaki ibunya, dakap erat-erat, cium dahi ibunya, cium pipi ibunya, merintih menyebut ampun ibu, ampun ibu, ampun ibu, ampun ibu. Tak. Sebaliknya dia katakan ini semuanya konspirasi agenda UMNO. Bayang, tuan-tuan. Bayang. Macam mana? Macam mana nak jadi menteri? Dahlah isterinya pun dibenarkannya pula. Mana boleh tu. Makan ambang boleh lah sama-sama. Ambeng. Mangan ambeng, kenalah bodoh-bodoh. Ke orang ambeng, ke wong, mangan wong. Saudara-saudara. Apa lagi? Azmin keluar pula video, tuan-tuan, ya Allah, video malunya. Adiknya mengesahkan 99.9% video itu ialah abangnya. Orang tuan-tuan melakukan perbuatan tu di Tesco, di Giant. Di sekali sambil-sambil minum petang-petang dengan anak, sambil-sambil kita pergi pusat-pusat hiburan, bawa anak-anak kita makan aiskrim dalam tandas. Macam mana, tuan-tuan? Tuan-tuan baca agenda daily, bloggers ni cukup pandai, tuan-tuan. Baju yang dipakai itu, ada pula orang yang ambil gambar dia dengan baju yang dipakai itu dalam satu situasi yang lain. Dia pakai baju itu exactly sama, jalurnya sama, poketnya sama, kedut-kedutnya. Saya tunjuk pada isteri saya kata, sekarang ni kita tak boleh buat apa. We are being scrutinized. Kita ahli politik macam ini, semuanya di scrutinize. Ada kamera jauh, ada kamera dekat, ada sangkut sana, ada sangkut sini. Bayangkan, tuan-tuan, nak lari ke mana? Sekarang ni Hasan Ali ni berapa kamera, tuan-tuan? Entah-entah Amerika daripada langit, tuan-tuan, daripada langit.